Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif An-Nazim rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fitaran. Kita muka surat 9 matan 33. Baca bismillahirrahmanirrahim. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bilatana hima bihi ta'allaqas. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bilatana hima bihi ta'allaqat. Faqudratun bimumkinin ta'allaqas bilatana hima bihi ta'allaqat. Wa wahdatan awjib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Wa wahdatan awjib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Wa wahdatan awjib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mislu dha kalamuhu falnattabi'. Wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mislu dha kalamuhu falnattabi'. Wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mislu dha kalamuhu falnattabi'. Wa kullu mawjudin anita li sam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih. Wa kullu mawjudin anita li sam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih. Wa kullu mawjudin anita li sam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat thumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat thumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat thumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Faqudratun bimumkinin ta'allaqas bila tanahi ma bihi ta'allaqas. Wa wahdatan awjib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin amma. Wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mislu dha kalamuhu falnattabi'. Wa kullu mawjudin anit li sam'i bi kadzal basar idrakuhu in qila bih. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat thumma al hayatu ma bi syai' ta'allaqat. InsyaAllah sambungan kita bicara mengenai ta'alluq. Istilahnya ta'alluq ni adalah satu bab khas dibicara dalam ilmu akidah berkaitan sifat ma'ani. Bicara dah kita lepas sifat ma'ani, bahasa lain dia sifat zat. Dia sifat yang subuti, sifat wujudi. Allah SWT disebut Allah tu nama dia, tentu sabit zat dia. Dan bila sebut zat, tak ada zat yang tanpa sifat. Jadi mesti sabit zat, sabit sifat dia. Sifat paling besar sekali yang memang tak dapat tidak pada dia adalah sifat subuti, sifat wujudi, sifat ma'ani. Maksudnya sifat yang la yasihu nafyuhu, yang tak sah untuk kita menafi yang sifat ni pada Allah Ta'ala. Sifat itulah panggil sifat wajib. Wajib pun dengan mana ma la yutasawwaru fil aqli adamu, ma la yasihu nafyuhu. Tak sah untuk kita menafikan sifat ni pada Allah Ta'ala. Kerana mana mungkin sabit zat tanpa sifat, mustahil.
Dan sifat yang tak dapat tidak, macam mana sabit zat, tentu sabit sifat. Sifat tu atas namanya ma'ani, sifat subuti, sifat zati, sifat wujudi. Yang tu adalah nama-nama yang diberi pada sifat-sifat ma'ani. Dan atas bicara kita, Allah bila sabit zat dia saja ilah, tentulah pada dia sifat kesempurnaan. Dengan sabitnya kesempurnaan pada dia, tentulah sabit fi'il pada dia. Itu dasar kita belajar faham ke makhluk pun faham je tu. Bila sabit zat dia, sabit sifat dia, tentulah ada kelayakan yang sabit quwwah pada dia, ada daya yang sangat sempurna pada dia. Atas kita belajar sifat kuasa tu kudrat, kehendak dia iradat. Umum keupayaan daya yang sempurna yang melayakkan Allah Ta'ala untuk dia buat sesuatu, itu istilahnya quwwah. Quwwah ni satu istilah, bahkan dalam bahasa Arab pun memang dipakai dengan makna begitu. Dia lah satu, asal terjemah kita quwwah, kuat lah bahasa kita, maksudnya satu keupayaan untuk membuat sesuatu dengan memiliki kelayakan dan kesempurnaan yang sempurna dari segala aspek. Itu dipanggil quwwah. Quwwah. Kalau hanya pandang sudut pada satu sudut saja, daya saja untuk buat sesuatu, dengan itu kuasa buat sesuatu, itu kita belajar dah, nama dia kudrah. Kudrah. Jadi sifat kesempurnaan yang pada sifat itu melayakkan dia membuat apa saja perbuatan yang selayaknya atas nama dia ilah. Kesempurnaan sifat yang mengumpulkan segala sifat kamalat tu, yang tu sabab untuk sabitkan af'al pada Allah Ta'ala, atau istilahnya itulah dipanggil quwwah. Quwwah. Dan atas istilah ulama juga, dengan kesimpulan kita dah belajar ilmu tauhid ni, dengan istilah quwwah tu kita sabitkan, bahkan Quran sendiri mengistilahkan dengan bahasa tersebut, wa annal quwwata lillahi jami'ah. Bahawasanya quwwah itu milik Allah sekaliannya. Makhluk tak ada akan tidak akan ada pada makhluk sama sekali quwwah. Kita, prinsip akidah kita, la quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nak ada daya yang sempurna, yang dengan daya itu memiliki segala kelayakan untuk membuat sesuatu. Kita tak memiliki quwwah, kerana kita memang tak ada quwwah. Tak ada quwwah kita, melainkan sekadar yang Allah bagi quwwah. Allah walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah, yang tu izzah ni, walillahil izzatu, yang itulah kuat kan. Walillahil qudrah tak ada, walillahi wa annal quwwah, itulah kuatnya. Wa annal quwwata lillah, maksudnya quwwah ni adalah lillah, ikhtisas, khas, khususiat untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Asal dia saja ilah, nisbah zat, dia saja ilah, nisbah sifat, tentulah dia saja ilah, sudut af'al. Mesti ya lazim tu. Di atas lazim kata, bila dia buat af'al, tak ada apa yang ada pada makhluk ni, melainkan semua tu asar af'al Allah Ta'ala. Itu adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala, dengan sebab quwwah yang sabit pada dia. Itu hasil ma hasala bil af'al pada Allah Ta'ala ni, itulah istilahnya kita ni makhluk. Makhluk ini, makhluk takkan memiliki apa, zat sendiri, sifat sendiri, quwwah sendiri, milik pun. Mana ada milik
mutlak sendiri. Subhanallah. Faham kita empat konteks ni baru faham Allah ni ilah. La ilaha illallah. Tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Allah saja bersifat uluhiyah, makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Allah saja ada uluhiyah, nisbah zat, sifat, af'al, atau istilah asar, milik. Makhluk tengok dia sabit juga zat, sifat, ada af'al. Pasal Allah Ta'ala bagi quwwah, dengan sebab quwwah yang ada pada dia kerja, dapat duit, dapat harta, ada asar, nampak macam ada milik pada dia. Dari satu sudut ada kat makhluk macam tu, tapi kena faham makhluk walaupun ada nisbah zat, sifat, ada af'al, ada milik, tapi semua milik makhluk, bukan milik sebagai milik malik. Dia dipanggil milik, bukan milik amin. Dia adalah milik bukan, dia bukan milik malik. Makhluk tak dapat kedudukan malik. Malik hanya untuk Allah Ta'ala. Makhluk dia kedudukan dia mamluk, dimilik bila-bila pun. Dan makhluk bila-bila pun kat kita la haula wala quwwah ni kita. Satu bila tak ada apa-apa kat kita milik dan quwwah, apa yang ada kat kita ni hadirkan rasa hati, ini semua amanah daripada Allah Ta'ala. Amanah ada dia. Kita ni dipanggil aminullah, orang yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Semua makhluk atas muka bumi ni, khasnya Nabi Rasul, sahabat tabi'in, tabi'in, para awliya, tugu ulama kita, mereka ni makhluk, tetap makhluk, tapi di atas ikutnya mereka ajaran Rasulullah, makhluk yang kenal kedudukan makhluk, dia akan letakkan makhluk tempat makhluk, tak akan berpaling akidah sama sekali. Apa sepatutnya ciri dalam bab ketuhanan diberi pada makhluk. Itu kaedah kita. Jadi khas belajar kita nak sambung ni, khas belajar mengenai sifat zatiah, sifat ma'ani, nama yang kita selalu sebut lah. Saya dah urai sekali lalu, zati, amani, wujudi, subuti tu. Yang bila sabit zat Allah Ta'ala, tentulah sabit sifat dia, sabit quwwah dia, maksudnya tentulah sabit af'al pada dia. Dan bila dia buat makhluk, tentulah sabit milik pada dia. Kita tak mempunyai milik apa-apa pun. Jadi asal nak bicara sana pasal apa? Di atas kata Allah, dia ada quwwah yang sempurna. Quwwah satu istilah yang menghimpunkan segala sifat kamalat yang sabit pada Allah Ta'ala. Kalau dia nak buat satu, dia bukan dengan kudrat dia, tapi dengan quwwah dia. Dengan mana? Dengan ilmu dia, dengan iradah dia, dengan quwwah dia, dengan melihat dia, mendengar dia, dengan kalam dia. Semua sifat kamalat dia, yang tu adalah atas perbincangan ta'akhul berfikir kita sebut ni, yang tu adalah sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala jadikan. Dan makhluk ni semua buat dengan proses af'al, yang af'al tu memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagai ilah tu ada dia. Bayang tak, makhluk yang Allah Ta'ala buat betapa sempurnanya nisbah penciptaan dia, creation dia, yang kita takkan mampu untuk memiliki, mengoreksi, mencari. Ada benda yang tak seimbang, yang tak kena dalam pengurusan seluruh alam ni, takkan ada. Semua dia ada munasabah dia. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi asal saya nak sebut ialah macam mana sabit zat untuk zat Allah Ta'ala, tentulah dia tak perlu pada sifat, dia tak perlu pada zat lain, dan tentulah ada pada dia segala sifat kamalat. Sifat kamalat dia buat makhluk tu, tentulah bila dia buat sesuatu, tentulah akan ada istilah yang kita nak bicara ni, ta'alluq. Ta'alluq ni apa? Asal terjemah ta'allaqa, ta'allaqu, ta'alluqan, ta'alluq. Asal mana dia perhubungan, pertambatan, pertalian, perkaitan
Alaqa. Asal mana alaqa juga, asal mana gantung, pergantungan. Jadi tentulah ada hubungan antara zat dengan sifat. Nisbah Allah Ta'ala nak buat sesuatu dengan kuwah dia, pandang pada sudut sifat kesempurnaan dia dengan kuwah yang sabit pada Allah Ta'ala, dia akan buat apa dengan sifat itu. Tu. Dia akan buat apa, bagaimana cara sifat tu berfungsi. Ada istilahnya di mana atau kepada siapa akan kena termasuk dalam skop sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang buat tu Allah Ta'ala, tapi atas nama skop. Macam mana kita bahas atas nama sifat ma'ani tu, skop dia mana? Skop tu lah dipanggil ta'alluq. Jadi kita nak belajar ni nama dia ta'alluq lah. Ta'alluq ni kalau kita ngaji tauhid, dia senang je sebenarnya faham, tapi kalau tak faham istilah, berdengung kepala sampai kiamat. Pasal tak faham ta'alluq. Jadi ta'alluq ni kalau sebut sekali lalu, apa dia ta'alluq? Masa kita memang nak bicara ta'alluq. Ta'alluq ni dia adalah satu kaifiat ataupun cara bagaimana Allah Ta'ala melaksanakan atau membuat makhluk dia dengan menggunakan segala sifat kesempurnaan yang sabit pada dia. Dengan tu dia buat makhluk dengan kuwah yang ada pada dia. Sudah semestinya bila dibuat dengan kuwah dia, tentulah apa hasil dia sempurna. Maksud apa? Pasal Allah sempurna, tentulah apa yang dibuat dengan kuwah dia adalah sempurna. Takkan ada satu benda yang cacat cela sekalipun. Jadi hubung kait antara sifat Allah Ta'ala yang kita dah belajar lepas, khasnya sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama wasar kalam. Melainkan hayat. Pasal hayat tak ada ta'alluq, jumpa nanti ke depan. Semuanya adalah nak menghuraikan segala sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Yang sifat kesempurnaan dia tu dia zahirkan melalui makhluk-makhluk yang dicipta, yang dia buat, menunjukkan kesempurnaannya sifat atau kesempurnaan Allah Ta'ala itu sendiri, dan segala sifat kesempurnaan yang ada pada dia, yang dengan itu dia menzahirkan setiap satu yang tidak akan ada sama sekali apa-apa yang cacat, cedera, compang, camping, yang tak sempurna. Subhanallah, takkan ada macam tu. Pasal dia ilah. Ilah will never make a mistake. Subhanallah. Mana mungkin ilah buat benda salah? Nabi Rasulullah Ta'ala pelihara dia pada buat benda salah. Hanya salah atas nama hal salah akli sekalipun. Mustahil ada silap dan salah pada Nabi Rasul. Mustahil tu mustahil akli tu. Mustahil akli. Jadi antara kita bicara ni, segala sifat kesempurnaan Ta'ala dan ditransferkan pada makhluk atas namanya quwwah. Jadi Allah saja pemilik quwwah. Baik, yang tu sekali lalu sebut tentang quwwah, tentang af'al. Atas kita bicara Allah ta'alluq ni macam ni. Saya nak tengok, nak tunjuk kamu nasabah lagi antara isim dan nak huraian sifat yang saya kata skop, ruang lingkup yang nak dipaham kepada apa sifat yang kita bicara ni. Baik, pertama kata dia faqudratun bimumkinin ta'allaqat. Jadi faham dia nak sebut ni, ta'alluq dia nak bicara awal adalah tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq tu maksudnya kalau nisbah khasnya atas kita bicara ke Allah Ta'ala, dia nak buat, tentulah buat dengan kudrat dia. Buat dengan kudrat. Allah Ta'ala tentu dengan iradat dia. Simple aja. Ada benda simple sangat. Allah Ta'ala mestilah tahu dengan ilmu dia. Dia melihat dengan penglihatan dia. Dia mendengar dengan pendengaran dia. Pendengaran dia. Itu nak pergi faham sifat yang memang sabit di zat. Atas bicara Allah SWT. Atas bicara sifat tu kita sebut dengan makna masdar tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama wasar kalam tu.
Jadi atas bicara tempat ta'alluq ni, kudrat dulu dia sebut. Kudrat dia ta'alluq bimungkinin. Maksud ta'alluq bimungkin ni, kalau kata orang Ta'ala kuasa, orang Ta'ala kuasa buat apa? Jadi ta'alluq pada mungkin ni, yang ni dia panggil tempat ta'alluq. Allah Ta'ala kalau kata dia kuasa buat apa? Memanglah makhluk. Jadi atas nama makhluk ni, istilah dia pakai mungkin. Makhluk tak ada satu pun qadim. Makhluk tak ada satu pun wajib wujud. Makhluk semua jaizul wujud. Makhluk semua baharu. Makhluk semua jaiz. Makhluk semua mungkin. Jadi kalau kata orang Ta'ala kuasa, tentulah kuasa dia kuasa ke makhluk, bukan kuasa ke dia. Kuasa mestilah tempat ta'alluq dia di makhluk, bukan kuasa tu ke Allah Ta'ala. Nisbah sabit kuasa di zat Allah Ta'ala. Mustahil zat dia disebahkan dengan Allah kuasa untuk buat zat dia sesuatu. Subhanallah. Subhanallah. Allah Ta'ala dia tak perlu dah dengan kuasa yang ada pada dia untuk dia buat penambahbaikan pada diri dia. Subhanallah. Ayat pun sebut tak kena tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak mungkin sama sekali akan berlaku suasana yang macam tu. Apa dia? Allah kalau dia kuasa buat diri dia. Ada pula. Allah kuasa buat makhluk. Satu. Ta'alluq mungkin, ta'alluq kudrat mungkin. Bahasa lain mungkin makhluk. Jadi faqudratun ta'allaqas bimumkinin ta'allaqat. Asalnya faqudratun ta'allaqas bimumkin. Kudrat ta'alluq dengan mungkin. Bahasa lain mungkin jaiz. Mungkinat plural kan dia jaizat. Apa benda jaiz? Benda harus. Apa benda harus? Makhluk. Tak ada benda harus melainkan makhluk. Kenapa dia guna istilahnya ni? Pasal ulama kita guna istilah ni supaya kita dengan faham istilah, faham. Tak payah syarah panjang. Makhluk bila-bila pun mungkin. Makhluk bila-bila pun jaiz. Dan bila makhluk bila-bila pun jaiz, apa hak Allah Ta'ala untuk dia buat pada makhluk dia? Harus. Harus buat apa? Nasbah nak buat makhluk sendiri atau pun tak nak buat? Disebab hal yang dia nak jadikan pada makhluk dia, sihat ke sakit ke tua ke muda ke, dah dia ilah dalam konteks sifat. Dia boleh buat apa saja, dia nak tentukan sifat yang ada pada makhluk dia. Disebab dia nak wujudkan tahun ke bumi ni, tu hak dia, tu ta'alluq kuasa dia untuk dia nak buat atau tak buat. Jadi asal bicara kudrat ta'alluq bimungkinin, itu tempat ta'alluq namanya. Dan ta'alluq kudrat ni bila tanahi ma bihi ta'allaqas. Bila tanahi ta'allaqas ma bihi. Ta'alluq mungkin, ta'alluq kudrat pada mungkin ni ta'alluq macam mana? Ta'alluq bila tanahin, dengan tak ada kesudahan. Maksud tak ada sudah ni, selagi Allah nisbah dia nak buat makhluk, macam mana keadaan makhluk sekalipun, alam dunia ke, alam barzah ke, alam akhirat esok ke, yang kekal abadi selama-lamanya ke, nisbah Allah dia nak buat apa, hak dia nak buat apa pada makhluk ni. Itu yang istilah kudrat, dia ta'alluq dengan mungkin bila tanahi. Istilah bila tanahi tu dengan tidak berkesudahan. Apa maksud tak berkesudahan? Selayaknya ada pada Allah Ta'ala kuasa yang melayakkan dia untuk dia nak buat apa saja makhluk ni dengan kuah yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk berjaya dengan nisbah sabab dia, usaha dia untuk dia nak menjadikan satu, untuk jadikan satu. Jadi atas kita bicara Allah Ta'ala kuasa ni, kuasa Allah kuasa Allah Ta'ala kemungkin ni bila tanahi, infinity. Bahasa lain dia, modern sikit lah. Apa maksud infinity? Unlimited. Tak ada limited. Nisbah makhluk, hak Allah Ta'ala nak buat apa saja mana makhluk. Itu wajib pegang i'tiqad tu. Dia nak buat arash ke, dia nak buat kursi ke, itu harus. Tapi jaga. Khasnya pahamah Encik Wahab tu. Dia kata apa?
Allah Ta'ala dia nak buat arash, ikut dia. Betul dia nak duduk ke arash, ikut dia. Itu masalah dia. Pasal buat arash tak ada masalah, duduk di arash itu masalah. Apa beza dia? Pasal duduk dengan mana perlu dan berhajat pada tempat rehat supaya tak lenguh diri. Allah Ta'ala tak bahasakan duduk, diri, bangun, tidur, mengantuk apa kat dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi takkan ada kudrat ni takluk dengan yang wajib akli, yang mustahil akli. Apa wajib akli? Perkara yang memang tak dapat tidak masih disabitkan. Allahumma salli alaihi wasallam. Mesti disabitkan pada Allah Ta'ala, atau mesti ada pun pada makhluk hebat macam mana pun dia tetap makhluk, tak akan berubah fenomena ini. Okay, lalu saya sebut itu dah. Fakudratu mimungkirin, dia tak alqat bila tanahi, dengan tak ada kesudahan. Dengan makna Allah Ta'ala ni kuasa untuk buat satu pada makhluk. Kuasa macam mana? Atas nisbah pilihan dia nak buat, dia kasbu fi'il mukhtar, ikut dia, terpulang pada dia. Untuk dia nak pergi, untuk dia nak buat satu, siapa? Hak dia, ta'aluk dia. Tu bahasa ta'aluk, ta'aluk dia. Dia nak pergi umur panjang ke umur pendek ke apa, hak dia, ta'aluk dia, ta'aluk dia. Itu ta'aluk. Jadi faqudratun bi mumkinin ta'allaqas bila tanahi ma bihi ta'allaqas, barang yang berhubunglah atau ta'alluqlah kudrat ini, ma bihi, barang yang dengan dia, ma tu mungkin. Jadi kudrat ta'alluq dengan tanpa kesudahan kepada makhluk ni sebagai ta'alluq mungkinat, lalu mungkin. Selesai satu hal. Jadi Allah Ta'ala takkan disebah dalam dipersoal. Bahkan salah kalau kita bersoal, bahkan yang tu pula jadi bahan akidah, sedangkan dia mutasyabihat. Tak mana ni? Nisbah Allah buat sesuatu untuk diri dia. Harus jaga sikit. Allah nisbah dia nak buat hak dia. Dia tak ambil manfaat, itu memang syarat dia. Sedihlah. Dia tak ada sikit ambil manfaat daripada makhluk yang dia buat. Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya sabit pada Allah Ta'ala ni, macam berhajat pada makhluk je, macam dia nak sesuatu je, fahamnya tu jangan daripada fikiran kita. Subhanallah, tanzihkan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala nisbah kuasa dia, kuasa tak takluk pada wajib dan mustahil. Wajib dan mustahil mana? Wajib mustahil akli. Lepas tu kalau ditanya orang, misalnya kau nisbah kuasa Allah Ta'ala, kuasa tak Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Muhammad 2 orang? Boleh? 10 boleh? Tapi akan ada ke Nabi Muhammad 2 orang? Sudah sembang lah. Mana kau tahu tak ada? Mana kau tahu? Dah termaktub khabar mutawatir sangat. Rasulullah memang kata dia adalah khatamun nabiyyin, penutup segala Nabi-Nabi, tak ada Nabi selepas pada dia. Atas soalan kita bicara ke Allah Ta'ala, kuasa ke Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad seorang lagi? Nisbah pandang sebut kuasa buat Nabi, itu kan mungkinat, betul? Tapi nak bagi hukum kuasa tak kuasa tu, dia terhenti satu lagi dalam bab selain pada bab akidah, dia panggil bab syariat. Bab syariat. Bab syariat ni apa dia? Kena tengok apa benda yang dia buat adakah menyebabkan makin bertakwa pada Allah Ta'ala atau sebaliknya. Sekali lalu sebut itulah. Jadi kudrat Allah Ta'ala dia takkan takluk pada makhluk nisbah nak ambil manfaat atau hilangkan mudarat. Tak ada. Allah Ta'ala kalau dia buat makhluk, nisbah atau perjalanan proses sabab sunnah yang dia bagi jadi, ini adalah peraturan dia. Yang tu memang jalan macam tu. Adapun nisbah dia buat makhluk untuk dia ambil manfaat dengan makhluk, akan hasil sesuatu pada dia dengan sebab makhluk, subhanallah, subhanallah, Allah Ta'ala tak buat gitu. Bukan begitu urusan ni. Lepas tu kita belajar ni, belajar prinsip betul ni. Baca kitab apa pun, kalau ada orang cerita tak betul, kalau kita faham hak ni, persoal yang ada pahaman-pahaman salah yang ada pada ni, suruh taubat dengan jalan. Siapa? Salah besar, salah buat akidah. Baik, jadi faqudratun bimungkinin ta'allaqas bila tanahi ma bihi ta'allaqas. Apa yang bertakluk dengan sifat kuasa Allah Ta'ala, itulah benda-benda mungkin tadi.
dia selagi atas nama mungkin, hak Allah Ta'ala untuk dia nak buat apa, manfaatkan apa benda mungkin untuk mendasar. Apa saja nama mungkin lah, yang nama harus tu. Makhluk ni sebab Allah nak buat apa kat makhluk, hak dia. Dia mari corona 10 tahun ke, virus lain pula ke, apa. Itu tengok rupa virus, rupa cucuk badak. Cucuk badak, rupa cucuk bilih. Lepas tu yang tu rupa kembang sepangkuk pula, contohlah. Ataupun yang tu rupa biji selasih lah. Dia virus tu macam mana, hak Allah Ta'ala dia nak tukar. Biar virus tu mutasi tak mutasi, tukar pada spesies lain, hak Allah Ta'ala. Nisbah dia nak buat sesuatu, hak dia. Siapa termasuk nama mungkin. Ada pun benda yang memang dah datang nas, mustahilnya akan ada Nabi satu lagi selepas kewafatan Nabi SAW, sebelum turunnya Nabi Isa tu, takkan ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Itu adalah antara contoh kata kudrat dia memang takluk benda mungkin, tapi bila dah datang dengan hukum syarak menyatakan mustahilnya perkara itu berlaku, maka perkara itu takkan berlaku. Istilahnya mustahil, dia ada pembahasan tu, saya sebut lagi panjang sangat, tapi nak kata ada pembahasan hukum akal dari sudut adakah hukum akal tu istilahnya dia wajib dizati atau boleh ghairi, diri dia sendiri adalah hukum akal ataupun dengan sebab sesuatu yang lain yang menyebabkan orang lain jadi berakai. Itu nak faham takluk kudrat. Lagi wa wahdatan aujib laha wa misluzi iradatun. Kata dia wa wahdatan aujib laha, aujib wahdatan laha, asal matan. Perwajibkan wahdatan, tunggalnya Allah Ta'ala, asanya Allah Ta'ala, laha lil kudrah. Maksudnya kudrat yang kamil macam kita sebut ni, untuk apa nama harus tu hak Allah Ta'ala dia nak buat. Wajib kita i'tiqadkan bahawasanya memang subut wahdaniyah pada Allah Ta'ala, subut mengasakan Allah Ta'ala. Jadi i'tiqadkan bahawasanya kudrat ni satu. Siap? Baik buat langit bumi, satu kudrat je. Tak ada istilah ni kudrat lain. Subhanallah. Jadi tak i'tiqadkan bahawasanya sifat kudrat Allah Ta'ala aujib wahdatan laha. Bertunggalannya sifat wahdaniyah, kudrat Allah Ta'ala. Jadi yang kuasa mutlak tanpa ada kesudahan. Nisbah kuasa tu infinity numbers. Nisbah apa Allah Ta'ala buat, apa makhluk dia buat, hak dia untuk dia nak buat apa, wajib i'tiqad yang hanya bersifat macam ni, hak dia untuk buat apa saja, keputusan dia itulah yang akan jadi, hanya sabit dalam bab kuasa tu pada Allah Ta'ala saja, tiada selain pada Allah Ta'ala. Itu antara syarahan makna wahdaniyah. Ada bab kita belajar sekali lalu, itu Allah Ta'ala bila sebut wahdaniyah, rasa mesti faham ke wahdaniyah tu dari sudut zat, sifat, af'al, milik. Milik Allah Ta'ala mesti wajib pegang bahawasanya yang ni macam mana. Khasnya antara kata kudrat ini satu saja sifat kesempurnaan daripada Allah Ta'ala, yang dengan tu dia tak hajat pada satu makhluk, semua berhajat pada dia. Takkan ada pendua dari sudut sifat kuasa. Tak, asal sebut kuasa tu lah. Takkan ada pendua sifat kuasa. Kuasa ni hanya pada Allah Ta'ala, takkan ada pada makhluk. Tu yang la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula quwwata illa billah. Siapa tu? Duk sebut la haula wala quwwata illa billah supaya hadir hati bahawasanya yang boleh buat sesuatu, setiap sesuatu ni hanya Allah Ta'ala. Manusia tak campur tangan sekalipun. Kalau ada pun hanya dari sudut usaha dan ikhtiar, cari sabab-musabab. Ni sunnah yang Allah Ta'ala telah fitrahkan macam mana pentadbiran dia kat situ. Atas nama sifat taklukkan pada mungkin, kudrat iradat. Begitu juga atas nama angka i'tiqadkan wahdaniyah, asa Allah Ta'ala tunggal dia dari sudut kuasa yang sempurna, iradah yang sempurna, wajib i'tiqad macam tu. Selesai. Wa misluzi iradatun.
Seumpama ni, seumpama kudrat. Iradatun ila iradat. Baru jumpa mantan. Syarah-syarah dah. Okay, lalu. Seumpama sifat kudrat ni iradatun. Jadi ayat asal dia aujib wahdatan laha wa mislu zi iradatun. Bahasa zi ni apa? Zi isyarah. Tukarkan ayat zi tu. Wa mislu hadhihi, apa dia? Iradatun adalah sifat iradah. Ya. Ataupun boleh juga kita baca iradatun aujib iradatan. Kita kena baca iradatan lah. Perwajibkan akan iradah misluzi, seumpama ni kudrat. Tapi bab tu dia lain-lainnya sikit. Saya kena takdir tak ada hazah-hazah apa. Asal sedang wa wahdatai aujib wahdatan laha, selesai. Wa misluzi iradatun. Wa mislu hadhihi iradatun. Seumpama macam sifat kudrah ni kepada tempat takluk dia, apa iradah pun sope katanya. Wa misluzi, mislu. Dalam mislu ni macam pinang belah dua, sebiji kan. Maksudnya kudrat iradat takluk dia pada mungkinat. Siap. Itu kata misluzi, misil. Jadi misil dari sudut takluk pada mungkin, misil dari sudut takluk dia adalah infinity, tak berkesudahan sampai bila disebut iradah. Pasal tak ada akan berlaku melainkan semua dengan iradah Ta'ala. Begitu juga wa misluzi ni kata dia yang sama dari sudut ilmu. Okey, ta'alaqat bila tanahi. Jadi aujib laha wa misluzi iradatun. Jadi asal dia aujib wahdatan laha wa misluzi, dan seumpama hadhihi, seumpama kudrat ni iradatun. Jadi iradah pun takluk mungkin, iradah pun bila tanahi, iradah pun wahdatan, iradah pun hanya satu je, takkan ada dua iradah pada Allah Ta'ala. Allah atas kita bicara sifat ni, kudrat iradat satu-satu sifat. Tak ada dua kudrat, dua iradat. Subhanallah. Satu di atas faham tak ada dua iradat, dua kudrat tu lah yang sentiasa kena hadir kat kita. Takkan ada hidup dua, hidup satu lah. Yang benar-benar hidup Allah, makhluk asal semua mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Untuk yang hidup ni apa? Allah bagi hidup aku. Baru ahli tauhid. Baru ahli tauhid. Pasal apa? Pasal kita intiqakan wahdaniyah Allah Ta'ala yang bersifat kamalat macam ni. Yang boleh buat apa saja nama mungkin ni, la ilaha illallah, Allah jua, tiada yang lain. Baik, asal mantan wa wahdatan ujul hadhihi syirah tadi, wa mislu zi iradatun, ai wa iradatun mislu zi. Kata dia iradah ni seumpama ni apa? Kudrat. Tang sama, tang mana sama ni? Sama tang mana? Sama dari sudut tempat takluk dia pada mungkin. Tempat takluk dia pada mungkin. Siap. Wal ilmu lakin ammadhi, wa amma aidan wajiban wal mumtani wa mislu dha kalamuhu falnattabi. Boleh read juga tu tak? Situ dulu kalau ada soalan nak faham. Okay, lalu zat, sifat, af'alah tu mesti tu disiplin ilmu belajar. Kita nak belajar ni buat sifat pada Allah Ta'ala. Nak belajar ta'aluk pula sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Bila dah sabit zat dia, sabit sifat dia dan sabit af'al dia, nak kena faham kontekstual wahdaniyah tu. Macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala, mengasakan dia Allah Ta'ala. Sedangkan dah sebut dah panjang sebut ayat tu. Tapi atas bicara kita kudrat iradat, atas bicara tempat takluk dia pada mungkin dan cara takluk dia. Cuma kat sini dia tak guna istilah cara tu.
Ta'aluk kudrat iradat pada mungkin. Allahumma salli wa sallim ala. Ta'aluk dia adalah infinity. Allahumma salli wa sallim. Bila tanahi, tak ada kesudahan, disebab keupayaan selagi ada, selagi hayat di kandung badan, memang boleh untuk dia nak buat apa saja kehendak dia nak buat. Itu bahasa je lah ayat kandung badan tu. Jadi kudrat ta'aluk dengan mungkin, infinity nisbah kuasa dia tak akan berkesudahan, tak ada penghujung pasal dia qadim dan baqa. Dan sifat wahdaniyah, sifat kudrat tu hanya sabit satu je pada Allah Ta'ala. Kudrah yang memang hakiki kudrah satu je, wahdah. Itu yang khas belajar wahdaniyah tu, zat sifat afal asar. Sini wahdah sudut kudrat iradat. Ya. Jadi iradat dengan ilmu sama sudut ni. Ta'aluk mungkin bila tanahi wahdah. Situ dulu, boleh. Kalau boleh ambil satu je lagi, sikit je. Cara ta'aluk kudrat, cara ta'aluk taksir, iradat, cara ta'aluk taksis. Bahasa kita, Allah kalau dia buat, tentu dia buat, nampak kesan buat, tu dia panggil taksir. Semua makhluk ni adalah taksir daripada asarullah. Makhluk ni semua adalah kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Atas nama perbuatan khas yang lengkap dengan dia segala sifat kesempurnaan untuk buat sesuatu. Semua makhluk ni adalah hasil daripada, natijah daripada kuwah Allah Ta'ala. Saya sebutlah jadi, itu yang saya syarah ke kuwah tu dulu tu. Pasal kuwah dia istilah untuk daya untuk buat sesuatu yang lengkap pada dia segala sifat kesempurnaan. Bila dibuat dengan kuwah dia, kun fayakun, jadi perfect. Bukan buat dengan kudrat je. Bukan dengan kudrat itu disusuli dengan ilmu, disusuli dengan iradat, disusuli. Tak, Allah Ta'ala mustahil ada istilah perbuatan disusuli pada dia. Dia bukan buat sesuatu mengikut tertib peristiwa, ada keberangkalian, ada had sela masa untuk melayakkan, ada kelayakan pada dia. Subhanallah, Allah kelayakan azali, sedia, dulu, kini, selamanya. Bila-bila pun dalam keadaan kamil, sempurna, sentiasa sempurna, zat, sifat, perbuatan, milik dia sempurna. Allah Ta'ala takkan ada apa-apa yang nama naqis, zawal sama sekali. Jadi kudrat, cara ta'aluk dia, bila dia buat atas nama buat, ta'aluk dia taksir. Jadi kita ni asar kudrat Allah. Iradat, terjemah kata menentu, tentu apa? Atas nama istilah orang Ta'ala tentu makhluk lah. Nak besar kecil, tua muda, hidup zaman bila, tempat mana, rupa lagu mana, sifat kaya miskin, iman mukmin, ataupun sebaliknya. Semua tu adalah dalam ketentuan dia. Dan atas nama iradat, ta'aluk dia, cara ta'aluk dia taksis. Itu dia tambah sikit. Kudrat, cara ta'aluk taksir, iradat, cara ta'aluk taksis. Ya. Ngaji itulah sikit nak kena ambil istilah faham tu, dengar je ke Allah Ta'ala, siap faham lah kita. Dengan istilah tu, sedapnya faham. Sebab Allah ni nama dia, sabit zat dia, sifat dia, sifat, sabit kuwah dia. Makhluk ni, semua kita ni adalah natijah hafal dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata apa? Aku ni kau yang jadikan. Kau bagi ada aku, bagi hidup aku, bagi melihat aku, mendengar aku, makan minum aku, rezeki aku, tempat tinggal aku, anak isteri aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah saja ilah. Tak ada makhluk tak akan duduk sifat uluhiyah sama sekali. Nak bagi sebati tu, mudahan kita untuk bagi faham tauhid ni, disiplin dia tu. Disiplin dia tu. Kalau istilah-istilah tu pun tak boleh faham, kudrat, iradat,
taksir, taksis, bela, bengang, bengkak kepala, bisul sana, bisul sini. Sat bingkul, bisul lutut, sat bengkak kaki, sat untut, sat gaut, sat sakit jantung, sat lelah. Macam mana nak dapat tauhid Allah Ta'ala? Maham pun angkat lagi. Satu, kalau nak zikir, boleh zikir. Bukan haram zikir. Tapi zikir tanpa ada ilmu nak memaham, dia takkan ada keupayaan berfikir. Itulah maksudnya. Zikir, kalau tanpa ada ilmu yang sempurna untuk faham, dia akan menggagalkan kebolehan berfikir. Satu, mengaji ni, dia kena ada akal untuk boleh berfikir, baru boleh mengaji. Kalau kepala otak dah tak boleh mengaji, penat dia mengaji, duduk 10 tahun pun dia takkan boleh. Siapa? Dia duduk, dengar, tapi dia tak proses ilmu yang sepatutnya kena proses, dia tak proses. Dia tak akan dapat ilmu. Dia tak akan dapat ilmu, dia tak akan faham. Tambah nak dapat tauhid, nak jadi maqam salih, iman syuhada, siddiqin, orang yang pewaris Nabi, apatah lagi Nabi, Rasul. Wah, tu memang kita tak boleh capai, tu anugerah Allah Ta'ala semata-mata. Ada pun yang boleh usaha, sebab dia ilmu. Sebab dia ilmu. Kalau istilah tak ingat, kudrat, iradat, cara takluk dia, kudrat ni saya sebut hujung ni lah. Cara takluk dia yang ni, taksir, kudrat, iradat, cara takluk dia, taksis. Taksis, menentu. Nak buat keputusan satu, decide untuk buat sesuatu, atas nama dia taksis. Iradat, taksir. Faham istilah tu apa sebenarnya? Aku ni asar af'al Allah Ta'ala. La ilaha. Nak buat apa tu? Supaya tauhid Allah Ta'ala. Sedar je kita, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku. Merah Hamara khalik, hai aku ni makhluk Allah. Allah ka merah khalik, hai dia Allah ni pencipta aku. Aku makhluk berhajat. Nak dapat rasa tu satu hal. Tapi dia disiplin, bagi faham ilmu, ta'aluk, istilah. Yang tu tak boleh. Istilahnya esok dia tak boleh nak pergi ke mana. Dia macam ada sesuatu, ada kesedaran ada. Ilmu tak ada, dia tak boleh bawa diri. Itu. Pasal tak ada apa-apa kat dia, kosong. Jadi jangan jadi bodoh kosong tu. Ambil disiplin ilmu, ambil, baru nak mudah faham, baru nak mudah kerti. InsyaAllah. Jadi kudrat, kita tengok dua jugalah kalau gitu hari ni. Kudrat, iradat, ta'aluk mungkin dengan infinity, wahdahkan sifat kudrat iradat hanya pada Allah Ta'ala. Dengan tu ada quwwah, tu pun tak cukup lagi segala sifat kesebutan pada dia, hanya sebut dua. Semua tu lillah, semua adalah milik Allah Ta'ala. Kudrah pun milik Allah Ta'ala, iradah menentu ni pun Allah Ta'ala. Wal ilmu lakin amali. Ilmu nanti insya-Allah, ilmu takluk di mana. Kalau kudrat iradat takluk, tempat takluk mungkin. Cara takluk satu, taksir, taksis. Soal? Baik. Kalau betul-betul kena tanya ni. Kudrat iradat takluk apa? Ilmu kalam takluk apa? Tempat takluk kat mana? Bagi satu contoh. Kenapa tak takluk macam ni? Kenapa tak takluk macam ni? Buat dia dakal tu. Memang proses ilmu macam tu nanya. Ni kita baca like knowledge tu lah. Satu saya tunggu soalan. Kok nak fikir melengung pasal satu antara kita dah belajar tak hamba soal, saya soal. Saja tak nak soal ni pasal lagi pecah terbelang apa kan. Ada orang dengar, oh ni mengaji tak boleh kan. Tengah bapak dia tengok. Oh, main ke tidur apa budak ni mengaji. Saja sebut itu. Patutnya macam tu. Jangan duk terhegeh dengar macam rasa orang lain ni kita tak kena kita nak kena soal. Hei. Saya ulang banyak kali tu, tujuan ni untuk Adam lah tu. Sebut. Pasal apa? Jauh lagi kita punya perjalanan. Ilmu ni, ilmu ni baru mula.
Taubat pun belum tentu sah lagi. Maksud apa? Belum taubat lagi sebenarnya. Maksud apa? Masih duduk alam bodoh lagi. Mengaji tak bersungguh. Taubat ni antara syarat sah dia, apa dia? Dia mesti Allahumma salli alaihi wasallam. Menyesal tu mesti nadmu. Taubat ni mesti bersungguh. Qasad, dia qasidin, bi iradah. Dengan bersungguh baru taubat. Jadi antara taubat tu khas mengaji ni, tahu macam mana? Taubat daripada bodoh, tak nak jadi bodoh. Macam mana taubat daripada bodoh? Belajar tak main dah, itu taubat daripada bodoh. Belajar tak main dah. Kalau belajar main, macam mana nak dapat ilmu? Macam mana nak dapat ahli tauhid? Taubat pun belum. Bila taubat tak belum, dosa banyak, gelap hati. Gelap hati tu benak tak boleh nak mengaji tu. Jadi macam mana nak bagi sinar hati? Kena bagi hati bersinar. Kena antaranya buang dosa. Antara dosa tu macam mana? Dosa maksiat yang sedia maklum tuan, dosa lalai. Lalai pada zikir, lalai pada selawat. Dosa lalai ni pun benar hati juga. Benar hati juga. Jadi faham tak apa? Belum taubat lagi nak mengaji apanya. Masih duduk alam maya, main apa bala lah. Benda yang kena ingat, tak ingat. Ulang 2 kali pun sentot lagi. 3-4 kali sebut pun tak faham lagi. Bagi contoh misal pun tak reti-reti lagi. Sebut contoh ayat Quran, dalilun anal quwwata lillahi jami'ah. Quran catit ke apa ke. Allah saja ada kuasa. Quwwah ni dia satu sifat khas. Dengan tu dia buat af'al dengan quwwah, bukan dengan kudrat. Kudrat ni atas nama wasfi, sifat. Saya duk urai tu, hampa kena tengok kitab tu apa lapis tu. Hampa buka kitab pun, hampa nak cari kitab, belum tentu hampa nak jumpa kitab mana. Saya tolong cerita siap lah, satu. Oh, dengar mesti. Hampa tak boleh faham. Hampa baca belum tentu hampa boleh jumpa. Hampa dengar saya cakap. Saya ngaji dulu tu 20 tahun tu, nak jumpa hak tu. Satu tu. Yang saya ajar, walaupun saya ajar kecil, saya cerita kitab tu hampa ngaji 10 tahun, hampa belum tentu jumpa. Dia tengok hampa tu ada istimewa, tahu, cukup faham. Mula tak faham pun. Saja saya usik itu sikit kan. InsyaAllah jumpa ilmu pula ni, tempat takluk ilmu. Wal ilmu lakin ammadhi. Cuma kita belajar dalam bentuk syair, yang tu pun saya tak syarah syair banyak hari ni. Saya sebut takdir kalam itu sekali lalu je. Salah satu masalah dia syair. Tapi syair ni walaupun tengok satu sudut susah dia, baru kita faham, sebab susah tu baru kita berakai, aku punya ayat macam ni, bahasa Arab kena faham macam ni, tu suku. Lepas tu nak faham dengan ilmu dia pula, dalam matan dibuat syair, tujuan dia nak bagi ingat istilah-istilah ni macam ni. Tujuan dia nak sebut tu pasal benda ni penting nak dipaham. Kalau tidak, disiplin ilmu tak ada, nanti cara kita memaham kalau taklah salah nanti. Okey. Ada soal? Boleh? Bagi contoh hujung, nak kata kalau disiplin ilmu kita tak betul, cara memaham kalau salah. Tengok, tak mana? Kudrat takluk masih mungkin. Kudrat tak takluk pada zat Allah Ta'ala, tak takluk pada sifat Allah Ta'ala. Kudrat Allah nak buat arash tak ada masalah, tapi Allah duduk di arash tak ada masalah. Allah buat arash, buat makhluk tak ada masalah. Harus dia nak buat arash, tapi dia duduk di arash tak ada masalah. Pasal apa? Perlukah Allah Ta'ala duduk? Boleh ke sebut Allah duduk dengan duduk yang layak dengan dia? Layakkah duduk ke Allah Ta'ala? Duduk ni perbuatan. Adakah perbuatan duduk ni perbuatan ketuhanan? Bila duduk ni dia mesti ada kaifiat anggota yang dengan buat macam tu bawa nama duduk. Adakah layak untuk dinisbahkan kaifiat duduk tu pada Allah Ta'ala? Boleh? Faham saya buat apa? Punca boleh faham betul ni apa? Kau faham istilah tu? Pasal dia takluk hanya pada mungkin. Jadi nisbah mungkin hanya takluk pada makhluk, tak takluk pada nisbah Allah. Allah buat arash ada masalah, tapi dia buat arash, dia duduk di arash tu masalah. Macam apa? Yang tu kita bukan bicara nisbah buat ke makhluk. Itu kita sedang bicara Allah dia duduk.
Tu masalah tu. Pasal kita sedang membicarakan zat Allah Ta'ala, sedang membicarakan dan menghuraikan apa perbuatan yang tak selayaknya nisbah pada dia. Pasal duduk bukan ciri ketuhanan. Bukan dengan duduk tu melayakkan dia untuk membuat makhluk, menyebabkan dia ghani an kulli ma siwahu. Boleh faham saya kata apa? Satu benda-benda tu ulama kita hurai sebut disiplin ilmu ni siapa? Pasal dia adalah measurement, kayu ukur untuk supaya kita boleh berfikir tepat betul macam mana nas yang datang nanti tak kelang kabut. Pasal apa? Disiplin dah ada. Tempat ta'aluk dia macam ni, tempat ta'aluk, cara ta'aluk, jenis ta'aluk dia macam ni, tak akan silap. Pasal apa? Format telah diberi. Kalau kita tak beri format, tu macam lagu. Satu kena ngaji tauhid sebelum pergi ngaji hadis, sebelum ngaji Quran, ngaji tafsir. Pasal apa? Pasal ni dia punya tempat kesimpulan dia. Dah faham sini, pergi sana, panduan dah ada. Kalau tak pernah mengaji macam ni, tiba-tiba terkejut sana, gelepar, sakit kepala, nak selesai. Bukan saja sakit kepala, bahkan boleh jadi kufur. Pasal apa boleh kufur? Istilahnya, alat tak ada nak menyelam, tapi pergi lautan Hindi tu. Tu lampak kerat aja masuk lautan Hindi. Nak menyelam ke dasar laut. Tapi tak pakai alat, kapal tak ada, bot tak ada, kapal selam tak ada, oksigen tak ada, tutup muka tak ada, window tak ada, gas tu pun tak ada. Tu lampak kerat. Pergi laut China Selatan, bukan Selat Melaka, bukan Kolah tu. Boleh faham? Jadi dia nak bagi masuk laut, laut tafsir, lautan tu. Bola laut China Selatan, engkau tu lampak kerat. Nahu tak kerti, soroh tak kerti, ilmu tauhid tak faham, tanya takluk pun tak lepas. Macam mana kau nak masuk lautan tu? Masuk lautan tu, kantoi. Maksud apa? Dua kemungkinannya. Sama dia tak boleh selam, tak boleh berenang, atau mampu. Lemah. Itu je. Satu, sebut tu, maksud apa? Dia disiplin. Ada orang dia tak nak disiplin tu. Lambatlah. Aku nak faham hakikat ni. Try dia. Nak pegang hakikat, kau nak ambil dasar laut duduk dalam tu, sila. Nak cepat sangat. Tu yang manis ta'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Umur 2 bulan makan nasi biryani. Try bagi je anak. Esok ada anak makan ke 2 bulan makan nasi biryani. Try anak. Sirit lagi lebih pada corona lagi. Mampu awah. Orang coronavirus pun tak mati, dia mampu. Saja bunyi coronavirus sikit sana. Saya nak bagi contoh kata kenapa pentingnya benda-benda yang disebut tu. Walaupun kita tengok kita mula-mula belajar ni apa dia nak ingat-ingat benda ni susah-susah. Dia alat, dia berkakas. Kalau tidak buat penat ajar buat apa? Saya tak teringin nak ajar kalau benda tu menyusah, buat sakit kepala buat sakit kepala apa? Itulah menyebabkan rasa kelegaan dan rasa keteraman, rasa keseronokan pada siapa? Boleh dapat persempadanan untuk faham, jangan terlajak salah kepada memahamkan Allah Ta'ala. Okay, lalu situ jumpa nanti wal ilmu, syair dia potong-potong yang tu kan, ambil nanti wal ilmu lakin ammadhi. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا وفاطمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلها. ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلها. ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكرك اللهم